dimensions. Okay. You ada I, J, okay, K. And then dia punya cara penulisan tu because kita tulis tangan kan, handwriting. So handwriting awak boleh letak sikit lah ni. Macam cacing sikit curve kat bawah ni menunjukkan itu adalah vektor. Okay. Sebab without this symbols, dia dah jadi macam variable ataupun unknown biasa. Kalau type tak apa. Okay, kalau type awak boleh pakai apa Times New Roman Italic. So dia tu dah representing ataupun awak boleh boldkan dia. Itu kalau type lah. Tapi kalau tulis tangan macam mana awak nak bold kan. Takkan nak tulis 2-3 kali pula. Okay. So awak tolong letak simbol inilah. Okay. So dia ada macam-macam notation untuk vektor. So ini salah satu dia lah. Ini paling mudah lah. Okay. Either you pakai huruf kecil ni sebiji je. A macam ni. Ataupun biasanya kadang-kadang position vector especially. Okay, position vector kita letakkan sebagai koordinat. So tapi kalau koordinat dia kira line lah. Yes. OA. Okay, kalau OA ni biasa kita akan letak satu arrow kat atas dia. Okay, this one huruf besar, capital letter. This one is small letter. Itu beza dia lah. Alright, so jangan pula awak tulis like this. Okay, contoh. Yang ni tak boleh. Why? Because only one letter. Kalau capital letter, dia mesti two letters like this. Okay. Maybe you can write it as AB. Depend to the point yang you pakai lah. Okay, for example, 3I minus 2J plus 4K. Contoh. Yang ini betul. Ini salah lah. Okay, so hati-hati. Itu dia punya notation dia lah. Okay, so kita masuk kepada operation dia terus. Self definition macam parallel ke equal vector ke apa unit vector apa semua awak boleh baca direct lah. Itu pun revision saja. Awak jumpa benda yang sama dalam physics. Okay, so kita masuk operation for vectors. Okay, so macam biasa vectors ni. Sebelum saya masuk operation to vectors nah. Okay, so saya bagi. Okay, dia ada satu magnitude. Okay, magnitude itu length lah. Okay, length of the length ataupun distance, length of the vector. Okay, tak apa nanti dalam calculation saya akan tunjuk pada awak. Okay, so katakan you are given two vectors. Okay, vector A, okay, Si plus J plus K. Jangan lupa letak benda ni. Okay, and then second vector B. Okay, negative I plus 3J. Sorry. Okay, minus 2K. Tak apalah. Plus 2K tak apa. Okay, so saya tulis saja nak. Okay, so now by using these vectors kita akan buat macam-macam. Okay, so tak payah saya pakai banyak-banyak example lah. Saya pakai satu example saja. Okay, satu example tapi will show you everything. Alright, so benda yang pertama maybe you can calculate magnitude. Okay, magnitude atau dengan kata lain length. Okay, so awak boleh kira kat sini. Okay, awak boleh kira magnitude A. Okay, so symbol for magnitude. Okay, kita gunakan modulus macam complex number dulu. Magnitude for A. Okay, dan dia punya formula pun sama sebenarnya. Kalau dulu dalam complex number awak ada dua kan. A dengan B kan. So dia punya Pythagoras juga. Ini pun Pythagoras. Cuma Pythagoras dia ada 3 item lah. Okay, because you have I, J, K. So dia ada 3 item. So 1 squared plus 1 squared plus 1 squared. Okay, 1I, 1J, 1K. Kalau magnitude bagi B. Okay, so this one is negative 1. So negative 1 squared plus 3 squared. Okay, plus 2 squared. Okay, so highlight this one. Saya beritahu kat awak dah. Okay, sebenarnya benda ini sebenarnya datang daripada Pythagoras theorem juga. Okay, Pythagoras theorem. Ini bahasa Melayu pula, tak apalah. Okay, Pythagoras theorem. Cuma Pythagoras theorem yang biasa awak nampak melibatkan X dengan Y. Okay, itu 2 dimension. Sekarang dia ada Z. This is for Z. Okay, K ini for Z lah. Sama saja konsep dia. Okay, so 3 item lah. Okay, so this is the symbol. Then you simplify. Ni jauh guna calculator.
Sekejap lagi lah saya ajar semua ya. Kan banyak kali. Okay, so yang kedua ni, then you can simplify lah. So this one is square root 3. Okay, this one 9, 10, square root 14. Biar saja dalam bentuk ini. Okay, nak ni unit lah. Unit sebab length lah. Unit. Okay, then the second one. Okay, apa yang awak boleh kira lagi? Okay, awak boleh tambah. Okay, tambah bahasa Inggeris apa? Okay, addition lah nah. Okay, addition. Addition and subtraction. Okay, tambah dan tolak. Boleh juga. Okay, so kita tambah contoh. Okay, A plus B. Okay, macam biasa tambah. Okay, so janganlah terus bagi jawapan ya. Tunjuklah calculation dia. Okay, plus. Okay, yang ni tak letak bracket pun tak apa sebenarnya ya. Tapi nak letak bracket boleh. Negative I 3J plus 2K. Saya pun kadang-kadang lupa nak letak ni. Okay, letaklah. Okay, then tambah macam biasa saja. Okay, I dengan I, J dengan J, K dengan K. So this one I minus I, no more I. Okay, J you have 4J. Okay, then 3K. Macam biasa. Okay, macam you tambah variable. So do for subtraction. Okay, bahagi tolak Okay, for example kita nak B minus A. Okay, so your B is negative I plus 3J plus 2K. Okay, but be careful for subtraction. Subtraction ni memang kena letak bracket lah. Okay, sebab dia ada effect. After addition tak apa. Okay, so your punya ni is I plus J plus K. Simple je ni. Okay, then as usual, negative I minus I is negative 2I. Okay, plus 2J okay, plus K. Okay, so addition and subtraction okay, dengan magnitude. Okay, so sampai di sini masih boleh ikut ke? Okay ke? Boleh kalau tak respon, kalau tak boleh, kalau ataupun blur sangat, laju sangat bagi tahu Okay then. Yang ketiga. Okay, yang ketiga multiplication. Okay, untuk ataupun darab lah. Okay, darab ada 3 jenis Okay, ada 3 jenis. Yang pertama, skala multiplication. Oops. Skala multiplication. Okay, maksudnya awak darabkan dengan skala. Contoh. Okay, you darab 3A. So darab dengan 3. So A awak tadi apa? I, J, K. Saya pakai contoh yang sama juga. So macam biasa saja dapat 3I plus 3J plus 3K. Ada yang dah bosan dah tu. Apa cikgu senang sangat? Tak apalah. Kita start dengan yang mudah dulu. Okay. Okay, skala multiplication ataupun you nak kira pula darab dengan contoh. Okay, negative 1 over 2B for example. Okay, so as usual, negative 1 over 2 is the skala. Multiply by your B. Okay, I can remember my B already. Okay, negative I. Okay, plus 3J plus 2K. Okay, then you expand it. It will give you. Biasanya kadang-kadang kita tinggal jawapan macam ni pun tak apa. Sebab dia faktor keluar skala pun boleh lah. Tapi yang ni kita buka lah So, you akan dapat 1 over 2I minus 3 over 2J. Okay, minus K. Jangan lupa curve ni. Okay, representing the vector. Okay, that one is skala multiplication. Okay, you darabkan vector U dengan satu skala ataupun satu constant. Okay, the first one. Okay, then the second one. Okay, skala multiplication ataupun kita panggil nama lain bagi dia adalah produk lah. Okay, yang kedua. Yang kedua, okay, kita panggil dia sebagai skala produk. Okay, ataupun dot produk. Macam pernah dengar Okay, so awak belajar benda ni dalam fizik tau. Okay. Ni basic fizik
physics. Okay, dah belajar dah, confirm dah belajar saya lepas. Ada yang dah lupa dah ni. Okay, skala produk ataupun dot produk. Okay, namanya membawa maksud. Okay, hasil yang awak dapat adalah satu skala. Okay, means your product will be a skala. Okay, so hasilnya nipis now. Okay, okay, hasilnya skala ataupun constant lah. Okay, atau kenapa namanya dot product? Because you are using dot as the multiplication symbol. Okay. So, contohnya. Okay. A dot B. Ini contoh dia. Okay. So, untuk darab bagi vektor, dia ada simbol dia tersendiri. Tak adalah tersendiri. Maksudnya, penggunaan simbol yang berbeza bermaksud yang berbeza lah. Okay, sebab kalau value biasa, value biasa sebelum ni awak belajar, awak boleh tulis 2 darab 3, boleh tulis 2 darab 3, boleh tulis 2.3, okay, boleh tulis bracket 2, bracket 3, semuanya serupa, sama saja. Okay, tapi in vector it is different. Okay, either you are using symbol dot or symbol cross, it will be a different meaning. Okay, this one, we call it dot product. Why? Because we are using dot here. Okay, macam saya sebut tadi, ini adalah revision bagi physics. Awak dah kenal benda ini dalam physics. Okay, so now I will give you the formula first. Okay, A dot B is equal to magnitude A. Okay, magnitude B cos theta. Okay, where theta is the angle between vector A and vector B. Okay, this one be careful lah. Saya bagi nota siap-siap. Okay, when you are looking or when you are calculating scalar product for two vectors here, okay, vector A and vector B. Okay, ini adalah theta, angle between two products, two vectors. Okay, so hati-hati. Okay, both vectors datang daripada initial points yang sama. Dia keluar daripada point sini. Okay, tak boleh A ni ke sini, tak boleh. Dua-dua kena keluar daripada sini. Ini kita namakan sebagai initial point. Titik mula dia, titik permulaan dia. Dia mesti keluar daripada sini. Tengok arrow dua-dua keluar. Tak boleh satu masuk ataupun dua-dua masuk. Tak boleh. Dua-dua mesti keluar daripada point itu. So pada point keluar itu, pada initial point itu, di situlah you punya theta. Okay, so A dengan B. So this is. Okay, so there are two formulas yang you boleh pakai. Either this is the original formula ataupun formula calculation pun boleh. Itu satu lagi yang inilah. Okay, A1, B1. Okay. Yang tu maksudnya you darab. Boleh pakai nah. Okay. A1, B1 plus A2, B2 plus A3, B3. Okay, apa itu A1, B1, A2, B2, A3, B3 ni? Okay, A1 itu adalah coefficient. Ni saya tak bagi pun nah. A1J, A2K, oh tengok saya pun silap, minta maaf. Okay, A1I, A2J, A3K. Okay, and then B1, B dia, vector B dia. Okay, B1I, okay, B2J, B3K. So, bila you kira, you ambil koefisien darab dengan koefisien. Koefisien darab dengan koefisien. Koefisien darab dengan koefisien. Ni nampak kompleks tapi nak tunjuk, nak buat pengiraan jadi mudah je. Okay. So, saya gunakan contoh yang sama ya. Okay. Okay, saya tulis balik tadi. Your vector A is I, J, K. Okay, vector B pula tadi adalah okay, negative I plus 3J plus 2K. Okay, so ada dua vectors di sini. Okay, you nak kira vector A dot B. Kita nak kira yang ini. So, ada dua formula yang you boleh pakai. Okay, malangnya. Ni apa benda ni? Ni magnitude. Magnitude ni yang nombor 1 tadi. Okay, length tadi.
Maksudnya modulus A boleh kira, modulus B boleh kira, nak kira cos theta kena tahu theta, sedangkan theta kita tak tahu. Jadi formula yang pertama hanya kita boleh pakai kalaulah theta ini diketahui. Isunya sekarang theta dia tak bagi, dia bagi dua vektor saja macam ni. Kalau dia bagi dua vektor macam ni, macam vektor A dengan vektor B, tak boleh pakai formula yang pertama, kena pakai formula yang kedua. Okey, ulangan ni nah, dalam fizik. Okey, so A dot B. Okay, so tak pakai formula yang pertama, pakai formula yang kedua. Okey, nak ajar awak cara tulis dengan mudah. Okay, vektor boleh tulis dalam bentuk ini. Okey, boleh juga ditulis dalam bentuk bracket macam ni nah, boleh juga. Ataupun bracket column matrix. Okay, column matrix. Okay. So, saya tunjuk sikit dulu. Okay, cara, maksudnya yang ini boleh tulis macam ni. Ataupun setengah orang dia tulis macam ni. 1, 1, 1. Tapi kena bracket bentuk macam ni. Bukan bracket bulat biasa. Ini standard notation dia. Ataupun dalam bentuk column matrix pun boleh. Column, nama pun column gitu. So ada 3 cara untuk awak tulis matrix. Okay. Biasa kita tulis yang macam IJK ini adalah bentuk biasanya jawapan akhir dalam bentuk macam ni lah. Ataupun soalan dia bagi bentuk macam ni. Okay, untuk pengiraan paling mudah pakai yang ni. Nak pakai yang mana pun tak apa. Tapi saya kata yang paling mudah lah. Yang ketiga. Okay, so untuk A dot B lah. Okay, A dot B. Okay, senang saja kita pakai formula yang kedua. Ni saya jawab macam mana cara tulis dia. Ataupun ada yang dah tahu. Okay, A 1, 1, 1. Dot. Jangan lupa dot. Tak ada dot salah. Okay. Negative 1, 3, 2. Ni cara tulis dia. Okay. Lepas tu, tadi kan saya dah sebut. Dia, apa maksud A1, B1? Maksudnya A, koefisien bagi I, darab koefisien bagi I. Koefisien bagi J, darab koefisien bagi J. Koefisien bagi K, darab koefisien bagi K. So sekarang kita tulis dalam bentuk yang dah cantik dah. Nampak tak tu? First row, second row, third row. Ini I punya, ini J punya, ini K punya. Darab terus. 1, okay, darab negatif 1. Okay, maka dapat negatif 1. Tambah. Okay. 1 multiply by 3, which is 3. Plus. Okay, the third one, 1 multiply by 2, which is 2. As simple as that. Then you simplify. You will get 4. Okay. So itu saja sebenarnya product rule. So 3 ni mudah je. So kita dah belajar tambah, tolak, darab dengan skala, okay, dengan darab dengan dot product. Okay. So satu lagi masih juga revision. Masih lagi dalam bentuk product multiplication juga. Okay, satu lagi kita namakan dia sebagai vector product. Okay, tak ingat buka balik penata physics. Ataupun nama lain bagi dia cross product. Okay, yang ini dot product. Dot product nah. Sebab apa? Sebab pakai simbol dot. Kenapa namanya skala produk? Sebab produk yang awak dapat adalah skala. Okay, sebab tu nama dia skala produk. Sebab tu nama dia dot product. Okay, now vector product. Okay, so vector product. This is the symbol of vector product. Okay, A cross B. Okay, we name it as a cross product. Why? Because we are using cross as our multiplication symbol. Okay, tak boleh suka-suka pakai simbol yang awak suka, tak boleh. Okay, then the formula for A cross B, the original formula is modulus A or magnitude A multiplied by magnitude B. Okay, just now is sin cos theta, but this one is sin theta. Then you have U hat. Okay, what is U hat? U hat is a unit vector. Okay, unit vector in the same direction with A cross B lah. Okay, yang tu definition dia boleh baca terus dalam notas. Okay, kalau tulis kat sini tak muat, banyak lah cerita dia. Okay, dia sama juga dengan A dot B tadi, yang mana dua-dua vektor mesti keluar. Okay, so daripada initial yang sama, this is your theta. Okay, but for vector product,
Dia ada satu special kat sini. Nah, dia tulis kat sini nah. Allah, saya ingat, minta maaf. Okay. Namanya pun vector product. Maksudnya produk yang awak dapat nanti merupakan satu vektor. Okay, iaitu inilah vektor dia. Okay, iaitu this is what we call A cross B. Okay. Yang mana this vector, this new vector, this vector A cross B is definitely perpendicular to both A and B. Okay, nanti saya hari apa nama hari Khamis ni saya akan tunjuk awak dia punya ni lah, gambaran dia lah. Yang ni nak tunjuk gambaran dalam bentuk 2 dimension, susah sikit lah. Okay, nanti saya tunjukkan gambaran dia. Saya bagi tahu dulu macam mana nak kira je dulu. Okay, dia punya definition betul-betul, explanation dia nanti saya akan explain kemudian. Ini nak tunjuk macam mana nak kira je. Okay. Okay, and then this is one of the formula. Sama juga macam tadi, yang mana di sini awak akan ada sin theta dengan u hat. Okay, awak ada vektor A dengan vektor B, boleh cari magnitude A, boleh cari magnitude B. Tapi benda ni awak tak boleh nak cari ni. Okay. Yang ni tak boleh nak cari. Kena ada A cross B dulu, baru boleh kira u hat. Masalahnya nak kira A cross B. Okay, macam mana nak kira apa A cross B kalau yang ini pun memerlukan dia? Tak boleh lah. Jadi formula ni kita tak pakai lah. Okay, kita pakai pada keadaan yang lain. Okay, jadi nak kira A cross B, there is one more formula. Okay, ada yang masih ingat, ada yang ingat-ingat lupa ataupun lupa-lupa ingat, banyak lupa dari ingat. Okay, yang lagi satu kita pakai ini. I, J, K. Okay, so the second row is the coefficient for A, vector A. And the third row is the coefficient for vector B. Ya, so sama macam yang nombor 2 tadi nah. Okay, yang ini vector A punya. Okay, yang ini pula vector B punya coefficient. Okay, coefficient IJK lah. Ya, ni tengok baik-baik. Okay, ini bentuk apa? Ini pun tak cantik ni saya buat ni. Saya betulkan balik. Okay. Alright, so yang ini adalah what we call that? This is modulus. Okay. Means that you calculate apa kat sini? You calculate determinant. Macam pernah dengar kan determinant ni kan? Okay, bab berapa ni? Bab matrix. Okay, bab matrices dulu. Okay, so macam mana nak kira ini? Kira determinant macam matrices lah. Okay. Right. Ataupun kalau tak ingat, ni biasa kalau saya ambil first row lah nah. Okay, I ataupun positive I. Okay, A2B3 minus A3B2. Macam mana datang ni? Ini AD minus BJ. AD minus BC yang tengok cikgu kotak ni. Okay, minus J. Ini pula cross kat tu pula A1B3. Okay, minus A3B1. Okay, plus K. Ini ikut keselesaan masing-masing lah dia nak kira macam mana lah. Dia pakai determinant tu macam mana. Ada yang ditambah 2 row kat belakang. Dia cross-cross kan. Boleh. Ikut suka. Tak ada masalah as long as betul. Ikut suka pun kena yang betul lah. Jangan ikut suka yang salah. Okay. So, tadi saya ulang lagi sekali. Kenapa namanya cross product? Sebab you are using cross as your multiplication symbol. Kenapa namanya vector product? Because your products here yang you dapat adalah dalam bentuk vector. Okay, so let's see how can we calculate that. Okay, so I'm using the previous example where your A is I plus J plus K and vector B is negative 3I plus, negative I plus 3J, okay, plus 2K. Okay, so for A,
cross B. Okay. Kalau ya pun you tekan macam mana pun calculator, baik bijak macam mana pun, calculation kena tulis lagi elok-elok nak. Okay, so determinant a straight bar here, jangan buat bracket. So the first row must be IJK. Okay, the second row is the coefficient for A, which is 1, 1, 1. Okay. And then the third row is the coefficient for B, negative 1, 3, 2. Tengok dia nak jadi juga sengit kat bawah tu kan. Walaupun dia lari tangan saya pula. Oh, boleh lah. Okay, satu dah yang itu. So yang bawah ni kot lah. Okay, contohnya kalau saya buat kat sini I, positif I. Okay, so saya cross sini lah. Tutup. Awak ambil pen awak tutup sini, tutup sini, tutup sini. So yang tinggal yang ni. Okay, so 2 minus 3. Okay, minus J. I'm using the first row. Okay, tutup row ini dengan kolom ini. So 2 plus 1. Okay, minus plus K. Okay, so for K, tutup row ini, tutup kolom ini. Okay, 3 plus 1. Okay, then simplify dia dapat negative I minus 3J plus 4K. Okay. That's the answer. Okay, so as you can see, the symbol here is cross, and then the answer you will get here is vector. Itu sebab itulah nama dia vector product. Okay, so saya tunjuk awak calculation je tau. Properties apa semua, saya tak tunjuk lah. Saya tak sentuh lagi lah. Okay, so setakat ni ada apa-apa soalan ke nak tanya? Tak ada. Belum. Okay nah, right. Okay, so sekarang saya patah balik. Saya tunjuk awak macam mana you nak calculate ataupun macam mana you nak tekan calculator, you nak check jawapan you guna calculator. Pandai dah formula. Cuma manalah tahu, biasalah human kan. Human error ni dia salah kira. Okay, walaupun setakat tambah tolak pun biasa dalam exam ni dia nervous terlebih sikit kan. Yang ni, saya tunjuk yang ni dulu. Okay, so as you can see, ada calculator belah kanan saya ni nak. Okay, calculator ni saya tak nak besarkan dalam calculator ni. This is the biggest I can have lah. Okay, so calculator as usual, if you want, this is vector. So make sure you are in vector punya mode lah. Okay, calculator hitam pun boleh, tak ada masalah. Okay, cuma kalau calculator hitam dia terus masuk. Calculator silver ni, the first time you masuk you punya mode tu, dia akan tanya siap-siap. Okay, dia kata nak vektor apa? Maksudnya you bagi nama pada vektor you. Katakan vektor A ni kita bagi nama sebagai vektor A lah. So, saya tekan 1. Okay, and then dia tanya kita, okay, you punya vektor ini M dia berapa? M here representing dimension. Okay, so dimension kita tengoklah IJK, maksudnya kita punya adalah 3 dimension. So, nombor 1. Okay, so nombor 1 lah 3 dimension. So akan nampak dia bagi awak dalam bentuk ni lah. Okay, so dia suruh awak masukkan coefficient dia. Okay, so coefficient ni 0, 0, 0. So coefficient untuk I. Okay, coefficient untuk J. Coefficient untuk K. So nampak tu. Okay, salah, sorry. Masuk semula. Okay, kita 3. Okay, so 1, 1, 1. Okay, and then dah masuk vektor A, nak masuk vektor B macam mana? Okay, so tekan shift. Tengok di situ, vektor you boleh nampak pada nombor 5. Sebab sekarang awak dah memang dalam mode vektor. So tekan nombor 5. Okay, so sekarang kita nak masukkan vektor B. Okay, nak masukkan vektor B, pilih dimension lah. Dim. Okay, so tadi nampak dia keluar balik macam tadi. Tadi awak dah pilih vektor A, sekarang pilih vektor B. Okay, so dia tanya lagi, vektor kita berapa dimension? 3 dimension. So pilih nombor 1. Okay, then masukkan. Okay, negative 1. Okay, 3, 2. Okay, so vektor tu kita dah masuk dah. Jadi boleh guna untuk semua soalan lah. Tak payahlah masuk tiap kali. Okay, kita tengok yang pertama. Nak check apa? Nak check length, magnitude of vector A. Saya rasa ada kot magnitude. Saya check dah ada magnitude kat sini. Right, so okay, nak tahu buka kat sini. Shift. Okay, vector. Masuk kat sini, nampak tak?
Ada dimension. Okay. Sebab saya pun jangan guna calculator silver ni. Dia duduk dekat mana ya? Sebab kalau yang tu ada. Ini tak ada dah. Dia memang banyak ni je lah. Oh, dia tak ada. Magnitude tak ada kat sini. Saya tak jumpa. Complex. Tak ada. Okay, dia cuma ada length saja ni. Sini, okay. Tak apalah. Tak apa. Okay lah. Setakat yang ni, kira magnitude tak apalah. Kira je lah. Ya, so sekarang saya start untuk nombor 2 lah. Okay, untuk nombor 2. Okay. Untuk nombor 2, walaupun mudah tapi kadang-kadang saja nak bagi confidence sikit kan. Okay, A plus B. So kat sini tadi dimension ni. Okay, dimension ni untuk awak masukkan vektor. Awak nak guna, pilih ni lah, nombor 3. So 3, so dia akan appear kat situ vektor A, iaitu vektor A plus. Plus kat sini lah, jangan tanya cikgu plus tu nak cari mana. Plus, okay, vektor B again, shift, vektor, choose vektor B 4. So make sure yang appear pada screen awak adalah vektor A plus vektor B. So kita tekan sama dengan, tengok check jawapan kita betul tak? 043. 043 betul lah. Kan? Sebab 0i, 4j, 3k. Alright. And then, boleh batal balik ya? Dia batal balik tak? Okay, saya batal balik. Okay. Yang ni sebab saya malas nak tekan banyak kali kan? Okay, just now is vector A plus vector B. The second question is, okay, B minus A. Alamak, tak apalah. Okay, boleh juga. Okay, B minus A means negative A plus B lah kan? So, saya letak je negatif kat sini. Saya batal balik. Okay, so negative vector A plus vector B ataupun B minus A lah. Tekan sama dengan keluar jawapan dia negative 2, 2, 1. Means negative 2i plus 2j plus k. Okay, laju sangat ke? Tak apa kan? Awak saya dah record ni, nanti boleh tengok balik je. Boleh Boleh faham Boleh, madam. Okay, alright. Kita tengok pula multiplication ataupun produk ni. Okay, so saya rasa untuk 3A dengan negative 1 over 2B ni tak payahlah. Mudah sangat nak tunjuk pun. Okay, setakat nak calculator pun saya rasa buang bateri je. Yang penting yang ini. Awak tahu kira tapi biasalah human kan. Takut nanti buat salah. Okay, ni. Nak kira A dot B ni. A dot B. Okay, so tadi vektor A dengan vektor B di sini saya masih lagi guna pakai the previous punya example. Maksudnya vektor A dengan vektor B ni memang saya dah masukkan dalam calculator. Okay, so jangan, tangan awak tu jangan terus tekan shift clear. Awak pantang sikit-sikit clear, sikit-sikit clear, sabar. Okay, masih lagi kita pakai lagi vektor A dengan vektor B tu. Okay, so sekarang nak sini nak apa? Dot product. Okay, so nak pakai, tekan semula shift, vector, pilih vector A, number 3. Okay, then here is dot. Careful lah, dalam vector, darab biasa ataupun dot lain. So macam mana nak kira dot? Tekan lagi sekali, shift, vector. Okay, so dot is here. Dot. Okay, kalau kalkulator hitam pun ada. Okay, awak ke kanan lagi. Mungkin dia tak eja dot, dia letak simbol dot lah. Saya rasa ada eja dot juga. Kalkulator hitam pun. Okay, so dot. So you choose 7. So dia akan keluar kat sini simbol dot dah. Dia tak ada lah eja dot pula. Okay, then vector B. Shift, vector B. Okay, so make sure here appear vector A dot vector B. Okay, dia pun tak tulis A dot B lah. Sebab huruf besar ni, sebab tu dia ada vector kat depan. So vector A dot vector B. Jadi dah vector A dot vector B. Nak tahu jawapan tekan sama dengan lah. Okay, tengok jawapan dia berapa? 4. Okay, 4. Itu 4. Betul lah. Okay. So at least jawapannya biasa akan continue kan. Dia akan lepas tu ada kerja lagi dan awak nak guna pakai jawapan yang sebelum tu. So at least first step dah betul. Okay dah lagi seterusnya. Dan awak pun dah confident. Okay, aku dah jawab yang tadi betul. Okay dah. Okay, so confident lah sikit nak jawab the next question. Okay, dan yang ini. Yang ini memang renyah . Cross product ni dia memang orang kata renyah sikit lah kerja dia. Penat-penat buat salah pula. Tapi
Biasa tak tahu salah ke betul. Tunggu dah dapat result baru tahu salah ke betul. Sekarang tak perlu tunggu result. Tekan calculator dah tahu jawapan awak betul ke salah. Okay, so yang ni boleh pakai yang tadi. Kita tukar saja simbol dot ni. Tak balik. Okay, so simbol apa? Cross. Cikgu mana nak cari cross? Ni cross tang ni saja. Tu darat biasa lah. Cross. Darat biasa. Okay, darat biasa kat sini. So vektor A cross vektor B. Tekan sama dengan. So dia keluar dalam bentuk ini. Negatif I minus 3J plus 4K. Check. Negatif I minus 3J plus 4K. Betul. Okay. So dalam bab vektor ni sebenarnya inilah orang kata benda yang you akan jumpa common. Sekejap.